Hello kawan-kawan semua yang berada di channel ini. Terima kasih kerana masih setia menyokong dan hadir di channel saya lah. Jadi kali ini saya akan bawakan journey kita melalui Jambatan Tempurung ataupun dikenali sebagai Jambatan Sultan Omar Ali Saifuddin lah di negara Brunei Darussalam. Tapi lebih sinonim dikenali sebagai Jambatan Tempurung lah, lebih singkat dia punya nama lah. Okey, jadi video kali ini kita nak buat sedikit sharing lah bagi teman-teman ataupun penonton di luar sana yang tidak pernah ataupun belum ada pengalaman lintas batas nak dari Sabah nak ke Sarawak ke ataupun dari Sarawak nak ke Sabah ke. Jadi buat masa ini kita masih melalui sempadan negara Brunei Darussalam lah. Kita kena masuk dalam negara tersebut untuk pergi ke destinasi yang kita nak tuju, sama ada Sabah ataupun Sarawak ataupun Limbang ataupun Lawas lah. Okey, jadi perjalanan saya kali ini ialah ke negeri Sabah. Jadi kalau kita bandingkan dengan 4 tahun lalu, jadi sebenarnya jambatan ini sudah mula dibuka 4 tahun lalu lah. 2020 dia dah start nak guna. Jadi kelebihan dia memendekkan perjalanan dan juga menjimatkan masa lah. Sebab kerana kita hanya perlu melalui kalau kita nak ke Sabah, nak direct ke Sabah dari Sarawak lah, misal kata kita hanya perlu melalui dua saja pos kawalan immigration lah, iaitu dari Sungai Tujuh dan akan berakhir dekat pos kawalan Labu. Lepas itu kita akan masuk ke Lawas lah. Okey. Tapi sebelum anda memulakan perjalanan, jadi dia tak macam sistem dulu lagi lah. Kita kena isi borang ataupun pas masuk lah secara atas dalam talian, iaitu di laman web EES Brunei untuk kita mendapatkan apa tu nama dia, QR scan code untuk membolehkan kita melalui negara mereka lah. So sebelum itu kalian juga harus pastikan bagi yang rakyat Malaysia yang hendak memasuki Brunei ataupun melintasi sempadan, pastikan pasport anda dalam keadaan yang lengkap dan cukup tempoh lah. Okey, untuk mengelakkan sebarang kesulitan ataupun masalah ketika kita sedang travel nanti. So apabila kita mengisi EES tu, kita dinasihati untuk membeli pas pergi dan balik lah. Maksudnya dua hala lah, untuk mengelakkan kita membuat pembayaran secara berulang-ulang lah. Jadi lebih mudah macam itulah. Jadi tempoh hari saya buat pas itu dengan anggaran harga sekitar $12. Apabila di-convert kepada duit ringgit Malaysia kita ialah kurang lebih bersamaan dengan RM40 lebih macam itulah. Okey, jadi pergi dan balik. Jadi bila kita nak pakai dia ialah sewaktu kita sudah clear passport clearance lah. Lepas tu kita ada mesin untuk kita scan di sana QR code, baru kita boleh masuk ke dalam sempadan negara mereka itu. Okey, so jarak dari pos kawalan Sungai Tujuh tu ataupun daripada Labu ke Sungai Tujuh ialah sepanjang 167 km yang dianggarkan mengambil masa sekitar 2 jam ataupun paling lama ikut keadaan trafik ialah sekitar 2 jam setengah lah. Okey, jadi kalau kita masuk daripada Sungai Tujuh
sehingga ke pos kawalan Labu tu actually laluan dia begitu mudah lah, dia tidak berliku-liku sangat sebab kita hanya perlu melalui lebuh raya highway dekat Brunei itulah. Jadi sepanjang perjalanan kita ke pos kawalan Labu misal kata, anda dinasihati untuk mematuhi had laju lebuh raya di negara Brunei lah, sebab untuk mengelakkan kita daripada terlibat dengan perkara-perkara yang tidak diingini. Sebab kalau berlaku perkara yang tidak diingini, kita akan berhadapan dengan masalah yang besar lah, sebab ianya berlaku di luar negara. Actually kalau kita misal katalah tersesat lah, kita tak payah risau lah, sebab mostly orang Brunei ni friendly orang dia. Kalau kita tanya di mereka memang dengan dengan berbesar hati lah menghulurkan bantuan. Lagipun pemandu di Brunei ni dia bukan pemandu yang agresif, mereka bersopan santun lah kebanyakannya, mengikut pengalaman semasa. Jadi kalau kita hendak merancang mencari objek wisata ataupun tarikan pelancongan di negara Brunei ini, kita mungkin boleh singgah sebentar lah di Bandar Seri Begawan. Ataupun kalau kita bawa budak-budak kecil, mungkin saya cadangkan kita boleh singgah sekejap di Jerdong Park lah. So ada beberapa option yang kita boleh ambil lah untuk supaya kita memudahkan pemanduan kita di negara Brunei. Yang pertamanya, kita boleh siap-siap ataupun download Google Maps secara offline lah. Jadi bila kita dah set, dia siap-siap, jadi mudahlah untuk kita memandu di sewaktu kita berada di Brunei. Jadi map, apa yang kita perlu buat, kita hanya perlu ikut saja direction yang ditunjukkan di dalam map tersebut. Baik, yang keduanya pula ialah kalau kita rasa macam tak berapa yakin, kita sebenarnya boleh buat kalau wifi roaming lah. Contohnya kalau pengguna Maxis, dia boleh buat roaming untuk negara Brunei lah, untuk in case untuk bersedia kalau kita berada dalam situasi kecemasan, kita perlukan perhubungan, sekurang-kurangnya kita ada data roaming lah. Jadi untuk negara Brunei, untuk satu hari unlimited untuk bagi Maxis lah, dia charge kurang lebih dalam RM29 kita. Jadi alang-alang kita limpas jembatan Temburong ni, elok kiranya kita tahulah bahawa jembatan Temburong ataupun jembatan Sultan Omar Ali Saifuddin ni merupakan jembatan yang terpanjang di rantau Asia Tenggara khususnya lah, iaitu sekitar sepanjang 30 km. Jadi jembatan ini merupakan jembatan dua hala, dia macam lebuh raya lah, dua lane pergi, dua lane balik macam tu. Jadi tidak ada isu kesesakan lalu lintas lah. Jadi jembatan ini menghubungkan tanah besar Brunei yang merentangi Teluk Brunei lah. Jadi kalau dulu sebelum siapnya jembatan ni, pengguna lebuh raya kalau kita nak pergi ke Sabah, kita kena masuk dulu ke Limbang, lepas tu keluar dekat pos kawalan, baru kita boleh sampai ke pos kawalan Labun lah. Tapi sekarang ini dengan adanya jembatan yang menghubungkan tanah besar Brunei ini, kita boleh terus direct memandu terus ke pos kawalan Labun lah. Jadi memendekkan masa dan juga jarak perjalanan kita, daripada kalau sebelumnya kita terpaksa pusing-pusing untuk kita sampai ke pos kawalan Labu. Jadi pemandangan sepanjang jembatan ni ialah muara sungai. Kita boleh tengok di sebelah kiri dan kanan kita ada pulau-pulau kecil di sana.
Jadi pada hari saya merekam video ini, keadaan lalu lintas di atas jembatan Temburong ini dia taklah sibuk sangat sebab mungkin bukan weekend lah. Tak pasti kalau di weekend mungkin agak banyak juga kereta yang lalu lalang dekat jembatan ni. So, saya berharap dengan sedikit info yang dikongsikan berdasarkan dalam video ini, mungkin sedikit sebanyak dapat membantu pengembara-pengembara ataupun pemandu-pemandu di luar sana untuk travel lah, khususnya bagi yang belum ada pengalaman ataupun tidak pernah travel overland nak pergi ke Sabah ataupun yang daripada Sabah nak pergi ke Sarawak. Semoga video ini boleh dijadikan sedikit panduan dan membantu penonton-penonton di luar sana untuk memudahkan perjalanan kita. Okey, akhir kata daripada saya, pandu cermat, jiwa selamat, ingatlah orang yang tersayang. Terima kasih, sehingga kita berjumpa lagi.